Dua kematian akibat COVID-19 hari ini, 123 kes positif baru dilaporkan, menjadikan keseluruhan 1,306 kes. RM7,500 anggota tentera mula bantu pemantauan polis beri impak langsung kepada pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Margaret Gambang. Khidmat pasukan tentera bagi membantu polis menguatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula hari ini. Menurut Panglima Angkatan Tentera, Jeneral Tan Sri Afendi Buang, 7,500 pegawai dan anggota tentera dikerahkan di seluruh negara. Tugas yang dijalankan sama dengan anggota polis iaitu memberi nasihat, amaran dan membuat tangkapan mengikut peruntukan undang-undang. Untuk hari ini je kan kita mulakan dengan dalam 7,500 kan seluruh negara ni. Itu bergantung kepada tugas-tugas yang akan datang lah. Jika beberapa tempat lagi yang diperlukan untuk kita memperkasakan dan kita akan tambahkan orang mengikut keadaan. Kita nak memperkasakan control measure, movement order ni kan, so tak payahlah nak pakai senjata-senjata berat kan. We are not fighting the enemy, we just untuk menjalankan tugas public order je. Jeneral Tan Sri Afendi memaklumkan perkara itu ketika memantau operasi sekatan jalan raya oleh tentera dan polis di sekitar ibu negara. Kehadiran anggota tentera dilihat mula memberi impak kepada kadar pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan. Jumlah kehadiran orang ramai di pasar raya, kedai runcit dan pasar basah terus berkurangan. Bagi tinjauan di Kuala Muda Kedah mendapati anggota dari Batalion ke-19 Regimen Askar Melayu Diraja Mechanized Camp Lapangan Terbang Sungai Petani dapat dilihat di sekatan jalan raya yang merentasi sempadan daerah. Sekatan jalan raya turut dibuat di laluan masuk Pasar Bisik Kota Kuala Muda yang menjadi tumpuan pembeli ikan kembung murah. Kuala Muda menjadi daerah yang menempatkan anggota ATM paling ramai di Kedah. Di Labuan, hampir 200 anggota tentera bersama polis terlibat dalam operasi sekatan jalan raya. Ketua Polis Labuan Superintenden Muhammad Farid Ahmad berkata, operasi itu dipecahkan kepada 15 kumpulan pemantauan yang melibatkan 3 lokasi sekatan. Selain laluan utama ke bandar, kawasan luar bandar turut menjadi tumpuan bagi memastikan masyarakat setempat mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Ya, pihak polis pula berjaya mengesan lebih 8,800 anggota jemaah tabligh yang berhimpun di Masjid Jami' Seri Petaling. Justru Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pihak polis akan segera bertindak menahan mereka di kediaman masing-masing untuk dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan. Tujuan kita meminta pihak tabligh menyerah diri bukan untuk di lock up, bukan untuk ditangkap, tetapi untuk dibawa ke klinik bagi menjaga keselamatan mereka dan juga keluarga mereka. Jadi kalau ada saudara mara yang tahu tentang di mana beradanya mereka, tolong laporkan segera kepada pihak polis. Ahli tabligh yang belum melalui saringan kesihatan dikhawatiri menjadi pembawa COVID-19 yang akan membahayakan ahli keluarga terdekat. Datuk Seri Ismail Sabri mengambil contoh kes kematian di Sarawak semalam disebabkan terdedah kepada salah seorang anggota jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan tersebut.
Dalam pada itu, anggota polis dan tentera akan ditempatkan di kawasan Pasaraya dan Pasar Pagi bagi memastikan kesemua pengunjung mematuhi perintah kawalan pergerakan. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, langkah itu juga amat perlu memandangkan masih ramai pengguna bersesak memasuki kedua-dua kawasan itu sekaligus mendedahkan mereka kepada jangkitan COVID-19. Semua pelanggan bersesak-sesak untuk membeli di kawasan di pasar dan juga di supermarket. Jadi apa yang kita nasihatkan supaya menjarakkan diri sebanyak sejauh 1 meter seperti yang kita lakukan hari ini tidak dilakukan. Jadi masih lagi bersesak-sesak. Jadi saya nasihatkan kepada pengguna di supermarket, pengguna di pasar. Kita faham keperluan harian amat penting, tetapi kesihatan juga perlu dijaga. Beliau turut menyarankan rakyat supaya benar-benar menetapkan jarak sosial 1 meter antara satu sama lain. Perkara itu diputuskan pada mesyuarat khas Menteri-Menteri berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Putrajaya. Ya, Mek, keseluruhan hampir 50,000 anggota keselamatan termasuk Jabatan Sukarelawan Rela Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bersama pihak berkuasa tempatan mula digerakkan bermula pukul 12 tengah hari tadi. Ya, jumlah anggota itu diperlukan bagi meningkatkan kadar pematuhan rakyat terhadap Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara. Walaupun dari segi laporan pihak polis mengatakan bahawa 90% pematuhan ketika ini, tetapi 10% bukan satu jumlah yang kecil. Memandangkan kita mempunyai 30 juta ataupun 32 juta penduduk, 10% bermakna 3 juta ataupun 3.2 juta. Masih ramai. Sebanyak 1,462 anggota rela dan lebih 3,000 anggota APM ditugaskan bagi membantu pemantauan khususnya di kawasan luar bandar. Mengulas penetapan harga siling topeng muka, Datuk Seri Ismail Sabri berkata kadar RM2 dilihat terlalu tinggi dan perlu dikaji semula. Sehubungan itu, perkara berkenaan akan dibincangkan pada mesyuarat khas Menteri-Menteri berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan esok. Besok kita akan berbincang di dalam mesyuarat pagi seperti biasa supaya pihak Kabinet HEP melihat semula dari segi harga tersebut dan kalau kita mahu ianya diturunkan. Kalau boleh diturunkan lebih banyak lagi. Mungkin diturunkan sehingga ke paras yang telah pun ditetapkan peringkat awal lagi. Jelas beliau harga topeng muka tidak boleh ditetapkan pada harga tinggi memandangkan kerajaan telah bersetuju menghapuskan duti import untuk pembeliannya. Mengulas mengenai stok topeng muka, Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan kerajaan sedang dalam proses membeli 10 juta lagi stok barang keperluan itu dari China. Keutamaan agihan diberi kepada kaki tangan kesihatan, anggota penguatkuasa dan penduduk di kawasan berisiko tinggi jangkitan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin turut menghadiri mesyuarat khas Menteri-Menteri berkenaan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pagi tadi. Mesyuarat berlangsung hampir 2 jam itu menyentuh situasi semasa sepanjang pelaksanaan PKP. Mesyuarat dihadiri Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Majidin dan Menteri Kanan Infrastruktur Datuk Seri Fazilah Yusof. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur juga menghadiri mesyuarat berkenaan. 2 kematian baharu akibat COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan dalam negara kepada 10 orang. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kematian itu masing-masing melibatkan kes ke-890 iaitu seorang doktor perubatan Kementerian Kesihatan berusia 48 tahun. Ya, seorang lagi berumur 74 tahun daripada kes ke-259 melibatkan kluster tabligh di Masjid Jami' Seri Petaling.
Setakat jam 12 tengah hari tadi, 123 kes baru dilaporkan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 sebanyak 1,306 kes. 74 kes daripadanya berkaitan dengan kluster himpunan tabligh berkenaan. Justru, mereka terus dinasihatkan untuk tampil ke depan bagi memastikan wabak itu tidak terus merebak. But this is for health issues that we need to have their collaboration to come forward. Dalam pada itu, 25 kes telah pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dan telah discharge daripada wad sebanyak 139 kes. Sebelum itu, Datuk Dr. Nur Hisham menerusi Facebook rasminya menjelaskan doktor itu meninggal dunia pada pukul 10.33 pagi tadi selepas kira-kira 5 hari dimasukkan ke hospital. Beliau mempunyai sejarah perjalanan ke Turki, dimasukkan ke Hospital Tuanku Fauziah Kangar pada 17 Mac 2020 setelah mengalami simptom severe acute respiratory infection. Beliau disahkan positif COVID-19 pada 18 Mac 2020 iaitu kes ke-890 dan diberi bantuan alatan pernafasan sejak 19 Mac lalu setelah keadaan kesihatannya merudum. Bagi kes kematian ke-10, lelaki itu disahkan meninggal di Hospital Pulau Pinang pukul 4.05 petang tadi. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, pesakit dimasukkan ke Hospital Pulau Pinang pada 13 Mac lalu dan telah diberi bantuan alatan pernafasan. Sehingga hari ini, 460 kaki tangan Kementerian Kesihatan telah menjalani saringan pengesanan COVID-19. 270 daripadanya negatif, manakala baki 190 masih menunggu keputusan. Menurut Datuk Dr. Nur Hisham, KKM sentiasa prihatin dengan kesihatan semua kaki tangan kesihatan termasuk aspek kesihatan mental. Di peringkat setiap fasilitis, Kementerian Kesihatan telah menyediakan perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial untuk ahli keluarga dan mereka yang terkesan dari segi emosi akibat daripada kejadian COVID-19. Orang ramai terus dinasihatkan agar sentiasa mengamalkan nasihat kesihatan yang telah diberi bagi menangani penularan COVID-19. Ya, dan berikut statistik COVID-19 terkini mengikut negeri.
Memasuki hari kelima Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara, masyarakat dilihat sudah semakin memahami tujuan kerajaan menguatkuasakan arahan itu. Senario itu dapat dilihat di lokasi-lokasi sekitar Bandar Petaling Jaya, Selangor. Ikuti tinjauan Azri Ahmad Mustafa Hadi. Tinjauan di kampus Universiti Teknologi Mara UiTM, kampus Jalan Othman mendapati arahan penutupan sementara sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dipatuhi. Masjid, gereja dan kuil juga ditutup. Taman awam turut tidak terkecuali. Seperti mana anda lihat di belakang saya ini, di Taman Awam ini telah ditutup oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Tiada pengunjung yang hadir hari ini di sini akibat daripada kesan Perintah Kawalan Pergerakan. Tinjauan di Pusat Rawatan Alternatif juga didapati tidak menjalankan perniagaan. Begitu juga kedai dobi layan diri. Di sekitar Pusat Bandaraya Petaling Jaya, restoran hanya menjual makanan yang dibungkus. Tak ada, semua bungkus. Semua ikut peraturan, alhamdulillah. Kurang. Ikut. Ada yang makan di sini? Tak ada. Semua bungkus plastik je. Bungkus lah. Majlis Bandaraya Petaling Jaya juga memantau perniagaan di pasar besar yang turut mematuhi waktu perniagaan ditetapkan. Tahu yang baru ni dia dekat jam pukul 5 baru start kan? 5 pagi betul. Sampai 4 petang lah. Betul. 5 pagi dah ada. 5 pagi dah ada lah. Tutup pukul apa? Tutup biasa pukul 1, pukul 2 je tu. Pukul 1, pukul 2 lah. Kita pukul 2 dah tutup. Tapi yang lain tu ada pukul 4, ada pukul 5. Macam tu. Pagi. Tinjauan di Pasar Besar Petaling Jaya mendapati bahawa masih berlaku di kalangan pengunjung di sini tidak melaksanakan penjarakan sosial di antara mereka. Mereka masih menjalankan pembelian dengan rapat antara satu sama lain. Oleh itu, kesemua orang dinasihatkan untuk menjalankan penjarakan sosial apabila mengunjungi ke pasar. Azri Ahmad Mustafa Hadi, RTM. Di Pulau Pinang, masih ada segelintir orang awam berkumpul di satu-satu tempat dan tidak mengamalkan penjarakan sosial khususnya di kawasan pasar. Kita dapati di pasar-pasar masih lagi terdapat ramai yang keluar untuk membeli belah. Jadi saya berharap agar mereka lebih menyedari bahaya penyakit ini untuk kita sama-sama mengurangkan pergerakan kita. Pagi tadi, Polis Seberang Perai Selatan dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri melakukan tinjauan di beberapa lokasi tumpuan termasuk di Pasar Nibong Tebal, Pasar Sungai Bakap dan kawasan perumahan Puteri Gunung mengenai kadar pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan secara keseluruhan bertambah baik apabila jumlah kenderaan di jalan raya semakin berkurangan. Ia berdasarkan sekatan jalan raya dilakukan pihak Polis Daerah Seberang Perai Selatan sejak beberapa hari lalu. Di Pahang, seramai 6,500 anggota PDRM di seluruh negeri ditugaskan melakukan 37 sekatan jalan raya selama 24 jam di pelbagai lokasi sehingga 31 Mac ini. Mereka dibantu 1,500 anggota ATM bagi mengawal pergerakan masyarakat dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 di negeri itu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail selepas melancarkan operasi bersepadu yang bermula hari ini menyifatkan pematuhan semakin baik. Katanya orang ramai dilihat sudah mengurangkan pergerakan dan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan seperti diarahkan kerajaan. Tidak hanya di darat, Perintah Kawalan Pergerakan turut dilaksana di laut termasuk zon perairan negara. Malah operasi pemantauan diperketat demi menjaga kedaulatan daripada ancaman jenayah rentas sempadan. Perhatian. Perintah Itu amaran dikeluarkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan kepada seluruh komuniti nelayan agar menangguhkan sebarang bentuk aktiviti termasuk pelancongan dan rekreasi di laut sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Pengarah APMM Kelantan, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, fokus turut ditumpukan kepada usaha mengekang jenayah rentas sempadan dan kemasukan warga asing melalui sempadan perairan negara. Berada di rumah, kami berada di laut
untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Dan saya memberi amaran kepada semua sekali, nelayan, pastikan patuhi arahan yang telah dikeluarkan seperti sedia ada. Okey, pertama. Yang kedua, untuk penjenayah dan juga buku nelayan asing yang cuba mengambil kesempatan dalam keadaan sekarang. Anda semua silap. Kami tetap melaksanakan tugas 100% untuk memastikan anda semua tidak akan memasuki perairan negeri Kelantan dan Malaysia. Beliau menyatakan demikian kepada RTM ketika melakukan operasi pemantauan Perintah Kawalan Pergerakan di sempadan perairan Malaysia-Thailand di Pangkalan Kubur Tumpat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, berdasarkan paparan imej satelit, terdapat banyak kelompok awan aktif yang agak besar di semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sarawak, yang mana keadaan ini menunjukkan keadaan cuaca yang agak lembap yang berlaku pada ketika ini. Dan bagi melihat keadaan ini dengan lebih terperinci, kita beralih ke paparan imej gemerada. Pada ketika ini, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka, di negeri Johor, begitu juga di barat negeri Pahang. Dan keadaan lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, di negeri Sabah tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Di negeri Sarawak pula hujan di 1-2 tempat kini sedang berlaku di bahagian Limbang, Miri dan juga di bahagian Kapit. Keadaan lembap ini insya-Allah akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Dan pada pagi esok, cuaca di semenanjung dan juga di negeri Sabah dan Sarawak insya-Allah akan mengalami keadaan cuaca yang baik, tiada hujan kecuali di bahagian pesisiran pantai negeri Perak dan juga di negeri Selangor akan mengalami keadaan cuaca yang agak mendung. Dan bagi yang mana ingin mencuci pakaian, eloklah berbuat demikian pada esok pagi kerana menjelang ke tengah hari dan juga petang, hujan dan ribut petir berpotensi untuk berlaku di kebanyakan negeri di semenanjung dan juga di negeri Sabah dan Sarawak. Cuci di rumah, bukannya cuci di kedai dobi layan diri. Duduk di rumah dan patuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Misi bantuan kemanusiaan membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara selamat tiba di tanah air pagi tadi. Misi itu membawa seramai 46 rakyat Malaysia serta 9 rakyat negara jiran menaiki pesawat khas dari Iran tiba di KLIA pada 6.34 minit pagi. Pesawat sewa khas AirAsia itu berlepas pada 11.45 pagi semalam dari KLIA ke Tehran bersama 15 kru serta 8 petugas, iaitu 5 daripada Kementerian Kesihatan, 2 petugas Wisma Putra dan seorang petugas Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Laporannya bersama Mohan Chinasami.
Misi membawa pulang rakyat Malaysia daripada Iran telah menemui jalan kejayaan apabila 55 penumpang telah pun dibawa ke KLIA dengan selamat menaiki pesawat sewaan Air Asia pada sekitar jam 6.34 pagi tadi. Untuk pengetahuan anda, ini merupakan misi yang ketiga selepas 2 misi dilaksanakan sebelum ini, iaitu membawa rakyat Malaysia pulang daripada Wuhan. Dan seperti misi-misi sebelum ini, mereka akan menjalani ujian salinan kesihatan di ADU, iaitu Air Disaster Unit, dan selepas mereka menjalani ujian tersebut, mereka akan dibawa menaiki bas untuk dikuarantinkan selama 14 hari bagi memastikan mereka benar-benar bebas daripada wabak COVID-19. Daripada 55 orang yang dibawa pulang, selain 46 rakyat Malaysia, 8 orang rakyat Singapura serta seorang rakyat Indonesia turut menyertai kumpulan ini atas permintaan serta kerjasama negara ASEAN. 46 rakyat Malaysia termasuk 10 kanak-kanak yang dibawa pulang juga merupakan mereka yang mendaftar dengan Kedutaan Besar Malaysia di Tehran. Misi ketiga ini dijalankan selepas misi pertama dan kedua yang melibatkan operasi bawa pulang rakyat Malaysia dari Wuhan, China pada bulan Februari lalu terlaksana. Seperti misi terdahulu, kesemua penumpang pesawat ini akan melalui proses saringan yang telah ditetapkan, termasuk akan dikuarantin selama 14 hari di Institut Latihan Awam yang telah dikenal pasti, iaitu Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKEP di Negeri Sembilan. Salah satu prosedur yang kita ambil ialah semua penumpang dan juga kru kapal pada hari ini daripada Iran perlu melalui proses yang kita namakan sebagai nyah kuman ataupun disinfection. Proses nyah kuman ini kita laksanakan bukan sahaja kepada penumpang tetapi kepada bagasi dan juga kepada kapal terbang itu sendiri. Tindakan operasi Nyah Cemar dilaksanakan dengan gabungan 240 anggota daripada pelbagai agensi seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, KKM, Rescue Bencana, NADMA, Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Lapangan Terbang AFRS, Ibu Pejabat Polis Daerah KLIA dan Keselamatan Penerbangan FSAC. Muhammad Chinasami, RTM. Ya, turut tiba di tanah air pagi tadi 372 rakyat Malaysia yang terkandas di lapangan terbang India akibat pembatalan penerbangan luar oleh kerajaan negeri itu. Mereka dibawa pulang menaiki pesawat AirAsia AK-10 dari Chennai tiba pada 4.10 pagi seramai 186 orang dan AK-22 dari Trichy pada 6.48 juga seramai 186 orang. Penerbangan khas itu diusahakan parti MIC dan kesemua mereka akan menjalani kuarantin secara sukarela selama 14 hari. Sebanyak 4 lagi pesawat AirAsia dan 2 pesawat MAS masih menunggu kelulusan pendaratan daripada kerajaan India bagi membawa pulang baki 1,323 yang masih terkandas di India. Mereka yang tiba mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia, khususnya Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein atas usaha diplomatik itu. Malam semalam, 212 rakyat Malaysia yang terkandas di Tashkent, Uzbekistan selamat tiba di tanah air. Penerbangan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negara berkenaan. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar dalam pernyataan medianya menjelaskan pesawat yang sama turut membawa pulang sekitar 200 rakyat Uzbekistan yang terkandas di negara ini. Katanya Malaysia menghargai inisiatif kerajaan Uzbekistan serta bantuan yang dihulurkan. Bekalan makanan dan keperluan lain di pasar raya mencukupi. Itu jaminan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Alexander Nantalinggi, hasil tinjauan beliau di beberapa pasar raya di Ibu Negara dan Putrajaya. Pemantauan dijalankan berikutan rungutan sesetengah pihak terhadap pembelian panik di pasar raya seluruh negara yang dipandang serius pihak kementerian. Laporan Nurliana Tarmizi. Bimbang terputus bekalan makanan ekoran penguatkuasaan Perintah Larangan Pergerakan sehingga 31 Mac ini tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk melakukan pembelian berlebihan. Hasil tinjauan Dato' Alexander menunjukkan stok makanan seperti ayam, gula,
minyak, makanan dalam tin serta bekalan lampin pakai buang bayi di pasaraya mencukupi untuk semua orang. Dato' Alexander akui meskipun terdapat sedikit peningkatan pembelian di kawasan Putrajaya dan Kuala Lumpur pada hari ke-5 Perintah Kawalan Pergerakan, ia belum sampai ke tahap merisaukan. Tak ada panik buying. Tadi saya berbual dengan beberapa orang pembeli, pengguna. Mereka pun nampak tak berbeli berlebihan. Ya? Bila saya tanya, dia kata tak perlulah. Oleh kerana supermarket ini sentiasa ada bekalan di rack-rack mencukupi. Ya? Harga pun nampaknya bagus, yang rendah. Menyentuh isu kekurangan penutup mulut dan hidung, beliau berharap penjual patuh kepada arahan yang ditetapkan. Kalau dia nak jual RM1.50, kita tak larang. Kalau dia nak jual RM1, kita tak larang. Ini jangan disalah tafsirkan. Itu harga siling kita kontrol, ya. Sebab ada yang meraih keuntungan, dia nak jual berlebihan. Tinjauan KPDN HEP pada hari ini ternyata telah membuktikan bahawa tiada sebarang kekurangan stok makanan atau barang-barang keperluan lain di pasaraya-pasaraya. Untuk itu, rakyat Malaysia disarankan berbelanja dengan berhemah dan tidak membuat pembelian panik. Nurliana Tarmizi, RTM. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan waktu operasi pasaraya besar, pasaraya, kedai runcit, kedai kopi, klinik swasta, restoran, kedai serba-neka 24 jam dan stesen minyak dihentikan operasi mulai pukul 7 malam hingga 7 pagi. Arahan tersebut akan berkuat kuasa mulai Selasa ini hingga 31 Mac. Menurut kenyataan media JPBN, keputusan itu dibuat pada mesyuarat harian JPBN yang dipengerusikan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Douglas Ungga Embas yang juga pengerusi JPBN Sarawak di Kuching. Arahan terbaru itu satu lagi strategi baharu jawatankuasa berkenaan dalam membantras COVID-19. Semua pasaraya, pasaraya besar, kedai runcit, farmasi dan klinik swasta juga diwajibkan membuat penjarakan sosial 1 meter. Pihak polis juga akan melakukan pemeriksaan secara rawak ke premis terlibat bagi memastikan arahan tersebut dilaksana. Sebanyak 27 premis milik institusi dan jabatan kerajaan di Sabah diisytihar sebagai stesen kuarantin berkuat kuasa hari ini. Pengisytiharan dibuat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi warta kerajaan mengikut Seksyen 2 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Berdasarkan senarai premis yang terbabit dengan pengisytiharan itu, 2 akademi di Sabah diwartakan sebagai stesen kuarantin, iaitu Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah serta Akademi Kastam Diraja Malaysia Cawangan Sabah. 11 institut lagi selain 1 kem bina negara di Kundasang turut dijadikan stesen kuarantin. Stesen juga melibatkan 4 kolej komuniti di Lahad Datu, Sandakan, Sempurna dan Tawau selain Kolej Sains Kesihatan Bersekutu di Kota Kinabalu. Premis lain yang turut diisytiharkan stesen kuarantin di Sabah antaranya Pusat Latihan Rela Tuaran, Politeknik Kota Kinabalu dan Sandakan, Universiti Malaysia Sabah di Sandakan, Rumah Rehat Ranau dan Rumah Rehat Kinabatangan. Seorang lelaki direman 3 hari selepas memuat naik kenyataan berunsur fitnah di laman Facebook, menuduh polis menyalahgunakan kuasa dengan membuat sekatan jalan raya bagi mengutip wang. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Mahkamah Baling Nurul Aina Ahmad. Suspek berusia 23 tahun ditahan di rumahnya di Kupang, Baling semalam. Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Said Basri Said Ali berkata, ujian air kencing terhadap suspek mengesahkan dia positif dadah. Suspek turut mempunyai rekod jenayah berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Dakwaan menyatakan perkhidmatan klinikal Jabatan Anestesiologi Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 Kota Baru Kelantan lumpuh dan diisytiharkan red flag tidak benar sama sekali. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Husin menegaskan perkhidmatan jabatan itu masih beroperasi selaras arahan KKM dan kawalan pergerakan.
oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan jaringan transmisi COVID-19. Keutamaan perkhidmatan klinikal Jabatan Anestesiologi ditumpukan kepada perkhidmatan rawatan rapi ICU dan pembedahan kecemasan. Pada masa sama, pihak HRPZ2 bekerjasama dengan pihak Hospital USM Kubang Kurian bagi melicinkan pengurusan klinikal pesakit yang memerlukan. Selain itu, berita kematian pakar ICU HRPZ2 yang disahkan mendapat jangkitan COVID-19 seperti ditularkan juga adalah palsu. Terminal layan diri kewangan seperti ATM dan mesin deposit tunai akan beroperasi sepenuhnya di lokasi yang boleh diakses di kawasan yang tidak terjejas oleh Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanapun tempoh masa operasi harian untuk semua terminal layan diri termasuk ATM dihadkan dari pukul 7 pagi hingga 10 malam sepanjang tempoh perintah dikuat kuasa. Dan berikut antara soalan lazim beserta jawapan Bank Negara. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan, kita bersama dengan Fazli. Silakan. KBS 7 Olimpik Tokyo diteruskan. Sema sukan pada malam ini kita mulakan dengan perkembangan menjelang Sukan Olimpik Tokyo. Malaysia antara 45 negara Asia yang menyokong keputusan Majlis Olimpik Antarabangsa IOC untuk meneruskan penganjuran Olimpik Tokyo 2020 seperti yang telah dijadualkan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Nain American dalam kenyataannya berkata pihaknya tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan atlet dan pegawai kontingen susulan ancaman penularan pandemik itu. Datuk Seri Rizal menjelaskan undian sokongan tersebut adalah tertakluk kepada beberapa syarat. Antaranya adalah pihak IOC akan berusaha membuat perubahan yang adil dalam proses kelayakan atlet. Pihaknya akan bekerjasama rapat dengan Majlis Olimpik Malaysia MOM mengenai dua aspek berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Seri Rizal percaya IOC dan semua negara anggota akan mengambil langkah wajar dengan mengambil kira pandangan dan cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sekiranya pandemik ini menjadi lebih serius dan tidak terkawal. IOC sebelum ini telah mengadakan persidangan video dengan semua negara terlibat temasya berkenaan untuk mencapai persetujuan bersama. Tidak mahu mensia-siakan tempoh rehat di rumah berikutan Perintah Kawalan Pergerakan, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC, Nafuzi Zain mengingatkan skuadnya bahawa cuti 2 minggu itu bukan masa untuk berbulan madu. Beliau sebaliknya menyarankan anak-anak didik TFC agar memanfaatkan sepenuhnya masa yang ada dengan meneruskan latihan kecergasan. Ia bagi memastikan barisan pemain bersiap siaga sekiranya Liga Malaysia yang ditunda 18 Mac lalu disambung semula dalam masa terdekat. Nafuzi menegaskan setiap pemain diarahkan menghantar video latihan menerusi aplikasi WhatsApp sekaligus memberi ruang kepada pengurusan memantau dan menilai kecergasan pemain. Terdahulu TFC mengumumkan pihak kejurulatihan pasukan telah mengeluarkan jadual serta modul latihan yang perlu diikuti pemain sepanjang tempoh pematuhan kawalan pergerakan semasa.
Sementara itu, penjaga gawang utama TFC Raha Diazli Rahalim yang sedang menjalani latihan pemulihan di kediamannya. Visual dikongsi Facebook rasmi TFC kepada RTM memaparkan pemain muda berusia 19 tahun itu semakin pulih selepas mengalami kecederaan tisu lembut. Insiden berkenaan terjadi ketika aksi Liga Super dan Raha Diazli dilaporkan bertemu dengan rakan sepasukannya. Namun begitu, beliau kini dilihat bersedia untuk kembali beraksi bersama pasukan. Duduk di rumah sertai kejohanan isukan FIFA 20 dan menang hadiah terkumpul berjumlah RM3,000. Itu inisiatif menarik diperkenal Persatuan Sukan Elektronik Kuala Lumpur ESKL sebagai langkah menyokong usaha kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac. Menurut Presiden ESKL Hisham Darus, kejohanan yang dikenali sebagai Piala Community Esports KL dijalankan sepenuhnya dalam talian dengan kerjasama Games Bond dan Living Minds. Mengulas selanjut, ia bagi membantu para peminat isukan untuk terus bersaing secara kompetitif di samping mematuhi perintah kerajaan membendung penularan pandemik. Tambah Hisham, kejohanan ini mempunyai 2 peringkat iaitu sesi kelayakan pada 28 Mac dan final pada 29 Mac. 8 pemain yang dipilih di setiap peringkat kelayakan bagi bersaing di pentas akhir. Mereka yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut di laman Facebook ESKL. Saya sukan berakhir di sini dan kepada anda yang terus setia duduk di rumah, pastikan kesihatan anda terus terjaga dengan salah satunya mengekalkan kecergasan. Saya mengundurkan diri. Selamat malam. Persekutuan Pengilang Malaysia FMM berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI kerana membenarkan operasi pembuatan utama terus berjalan dalam memastikan bekalan keperluan negara mencukupi. Jelas FMM, keputusan tersebut disambut baik demi kesejahteraan rakyat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac ini. FMM bekerjasama rapat dengan MITI untuk melaksanakan beberapa inisiatif bagi menyokong Perintah Kawalan Pergerakan. Ia termasuk mengenal pasti senarai barangan penting untuk dibawa ke perhatian Majlis Keselamatan Negara oleh MITI bagi mendapatkan pengecualian. Seterusnya berusaha mewujudkan mekanisme bagi memastikan bekalan produk tidak terganggu. Berikutan kelulusan MKN, MITI dengan segera mewujudkan sistem dalam talian bagi syarikat-syarikat memohon kelulusan pengoperasian semasa tempoh PKP. Sekretariat FMM dan agensi-agensi di bawah MITI turut digerak membantu MITI memudahkan pengesahan permohonan. Kelulusan telah diberi untuk pengeluaran barangan makanan, peralatan, pelindungan peribadi dan peralatan perubatan. Tidak serik dengan kontroversi yang dicetuskan menerusi single pertamanya Sumpah, penyanyi Aina Abdul tampil dengan single terbaru semalam. Mengetengahkan tema penderaan mental dan keganasan domestik, Aina masih berpegang pada misi mengangkat isu kemanusiaan dalam karya untuk kesedaran umum. Semalam diakui diilhamkan daripada kisah isteri yang teraniaya berdasarkan pengamatan beliau selama ini. Mahu bergelar komposer yang menampilkan konsep sejagat dan bukan cinta semata-mata, Aina meletakkan harapan tinggi bagi lagu ini. So Aina angkat isu emotional abuse dalam lagu ni dan juga isu domestic violence. Sebab kalau tengok daripada lirik Aina, ada Aina menggunakan perkataan jasad, cala unggu. So cala unggu tu adalah kesan lebam ataupun apa saja yang negative things lah. So itu yang Aina cuba ketengahkan. Penyanyi muda itu turut dalam proses penggambaran video muzik semalam dengan memberi peluang kepada peminatnya memberi idea berhubung konsep yang mahu dipersembahkan. Beliau yang juga seorang komposer mahu mencipta lagu untuk penyanyi terkenal seperti Misha Omar dan Ernie Zakri.
Baik, berita perdana edisi Ahad 22 Mac 2020 berakhir di sini. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Ya, jaga diri dan keluarga. Terus setia bersama saluran berita dan RTM, cenama diiktiraf paling dipercayai bagi mengikuti perkembangan sahih semasa. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.